Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita akan sambung lagi pengajian kitab kita ni, Idaman Penuntut jilid 1. Masih lagi dalam masalah yang berkaitan dengan semayang hari raya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sambungan pada kuliah pada bulan lepas, pada kata pengarang rahimahullah ta'ala, sekurang-kurang sembahyang raya itu 2 rakaat seperti sembahyang zuhur, dan yang lebih sempurnanya ditambah takbir pada rakaat yang pertama 7 kali, lain daripada takbiratul ihram selepas membaca doa iftitah. Lepas itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatihah dan surah Qaf, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau qul ya ayyuhal kafirun. Masa takbir tambahan itu sunat angkat tangan macam masa takbiratul ihram juga. Dan di antara 2 takbir sunat dibaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, tentang sembahyang raya kita dah baca pada kuliah lepas. Hukum sembahyang raya ni sunat muakkad. Dalam mazhab Hanafi, sembahyang raya hukum dia wajib. Jadi orang yang bermazhab Hanafi kalau tak sembahyang raya dikira berdosa. Adapun dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, sembahyang sunat hari raya ni adalah sunat dan muakkad, maksudnya amat-amat dituntut. Kenapa dia dipanggil muakkad? Kerana Nabi SAW tak pernah tinggal. Jadi mana-mana sunat yang Nabi tak tinggal, dia ada satu lagi nama dia, sunat muakkad. Sembahyang rawatib pun sama. Sembahyang rawatib ni ada yang muakkad, ada yang tak muakkad. Yang muakkad ni maknanya yang Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tinggal pun Nabi akan qadha. Jadi telah saya sebutkan pada kuliah lepas, iaitu ada 10 rakaat semua. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi 10 semua. Lain daripada 10 ni sunat rawatib ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad, kerana kadang-kadang Nabi SAW tinggal. Jadi sembahyang raya ni hukum dia sunat muakkad, maknanya Nabi tak pernah tinggal. Jadi cara sembahyang raya ni yang paling ringkas, kita sembahyang macam sembahyang sunat zuhur atau sunat subuh. Jadi dia buat misal kat sini macam sunat zuhur, iaitu 2 rakaat biasa je. Macam biasalah, tak ada apa-apa perbezaan. Takbir, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, macam biasa. Pun dah dinamai sunat hari raya dah. Jadi kalau kita tak reti sangatlah, tak tahu sangat nak sembahyang sunat hari raya, kita sembahyang macam tu pun dah dapat pahala sembahyang sunat hari raya. Tetapi yang lebih afdalnya, lebih sempurna, ialah kita tambah pada rakaat pertama 7 takbir. 7 takbir ni tak termasuk takbiratul ihram. Kalau campur jadi 8 lah. 7 campur 1, 8. Mazhab Maliki dia campur sekali dah. Jadi 7 tu termasuk takbiratul ihram. Jadi dalam mazhab Maliki 7 saja. 6 takbir yang ni, takbir yang sunat hayat ni, 1 takbiratul ihram. Mazhab kita Imam Syafi'i 7 tak masuk takbiratul ihram. Bila masuk takbiratul ihram jadi 8. Jadi takbir Allahu Akbar. Lepas takbir itu, yang pertama tu bacalah doa iftitah. Allahu Akbar wajjahtu wajhiyal ladzi. Habis doa iftitah, barulah kita takbir 7 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Bila kita baca takbir tadi, kita sunat jangan bagi walak ni mana berturut-turut.
Biar dia ada gap, selang. Ada selang tu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu dalam mazhab Syafi'i, sunat selang. Jadi nak selang tu kat celah tu nak baca apa? Jadi ulama kata boleh baca apa saja, zikir apa pun boleh. Tapi yang eloknya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau duduk diam tak apa ke? Diam pun tak apa. Yang asal sunatnya ialah kita jangan walak, jangan berturut-turut. Naknya ada gap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam semayang ni bukan tempat sesuai kita duduk diam. Maka ulama kata tak sesuai duduk diam. Jadi oleh kerana tak sesuai duduk diam, nak buat apa masa diam tu, nak bagi selang tu? Bacalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kerana zikir ni zikir yang afdal. Wal baqiyatus salihat. Nama dia al baqiyat as-salihat. Tu gelaran. Kalau orang tanya al baqiyatus salihat tu apa? Jadi al baqiyatus salihat tu zikir yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia nama dia. Nama dia al baqiyatus salihat. Kan? Dia ada nama lah. Kalau orang kata tahlil, tahlil tu apa tahlil? Bukan makan nasi kabu tu dah. Tu bukan. Tahlil tu la ilaha illallah. Nasi kabu tu kemudian lepas tu. Kan? La ilaha illallah tu, lafaz tu dipanggil tahlil. Jadi lafaz subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tu dipanggil al baqiyatus salihat. Dan setengah ulama tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh nak tambah pun boleh, tak nak pun tak apa. Jadi tujuan je supaya gap jangan berturut-turut. Jadi oleh kerana tujuan dia supaya gap, maka lepas takbir ketujuh tak ada lah. Allahu Akbar, tak ada dah subhanallah. Boleh faham? Sebab baca tadi tujuan nak bagi gap je. Nak bagi gap antara takbir dengan takbir. Jadi lepas ketujuh kan tak ada dah takbir lagi. Tak ada lah subhanallah. Ni ada orang Allahu Akbar ketujuh, baca lagi dia subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tu imam dia baca tu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Dia patutnya lepas ketujuh tu Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya 7 takbir, 6 baqiyatus salihat ni 6. Karena dia duduk celah-celah ni je. Dia duduk celah-celah. Lupa tutup wish. Jadi dia duduk celah-celah saja. Celah-celah. Jadi celah-celah maknanya lepas ketujuh tu tak ada lah yang celah. Itu faham Kalau takbir yang rakaat kedua 5. 5 senang celah ni. Ada 4 celah. 5 ni kan 1, 2, 3, 4, 5. Dia duduk cek celah 1, 2, 3, 4. Lepas pada kelima tak ada lah. Gitu. Jadi 4 takbir, 4 tasbih, 5 takbir. Untuk rakaat pertama 7 takbir, 6 tasbih. Boleh jelas itu. Benda sunat je, cuma kita nak buat bagi betul. Surah yang sunat dibaca, ini surah yang sunat dibaca ada 3 pilihan. Yang pertama surah Qaf pada rakaat pertama. Surah Qaf pada rakaat pertama. Rakaat kedua nanti di bawah nanti disebut. Atau surah Sabbih isma rabbikal a'la. Kalau Qaf rakaat pertama, rakaat kedua iqtarabatis sa'ah. Kalau yang rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah, surah al-ghashiyah. Kalau rakaat pertama ataupun surah yang ketiga boleh pilih qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu dia punya partner dia. Yang pertama Qaf. Kalau Qaf partner dia iqtarabatis sa'ah.
Ataupun pilihan kedua, sabbihisma rabbikal a'la. Hak ni hak banyak imam buatlah. Pilihan sabbihisma rabbikal a'la. Makna dia, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah sampai akhir. Kan? Yang pertama sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Itu yang sunat. Kadang-kadang setengah-setengah tu imam ni dia baca hak mana satu pun tak tahu. Dia baca ikut dan je. Yang tu kurang pahala. Kenapa? Kerana Nabi SAW baca surah ini pada waktu semayang hari raya. Jadi ini surah yang sunat kita baca. Bukan makna kalau baca surah lain tu tak boleh dah, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau nak pahala banyak, ni surah dia. 3 pilihan. Baik, selesai masalah. Kemudian, masa kita takbir itu sama. Sunat angkat tangan, sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama. Itulah yang disebutkan pada ayat-ayat tadi. Jika syak pada bilangan takbir, umpama adakah sudah selesai 7 kali atau 6 kali, hendaklah dipakai yang sedikit iaitu 6, kemudian tambah 1 lagi. Dalam bilangan ni tuan-tuan semua, kaedah bilangan, jenis bilangan rakaat ke, bilangan tawaf ke, bilangan takbir ke, siapa saja bilangan, formula dia, kalau kita ragu-ragu syak, kita kena ambil bilangan yang paling sedikit. 6 ke 7 tawaf ni, 6. Rakaat ni 3 ke 4, kita kena ambil 3. Begitu juga dengan takbir. Takbir ni 7 ke 6, 7 ke dah 6 ni, ambil 6 dan tambah 1 lagi. Itu kaedah dia. Lepas tu tambah tu kena sujud sahwi ke Ustaz? Tak payah sujud sahwi. Sujud sahwi ni sunat abad, dia sunat hayat saja. Jadi kalau sunat hayat ni, kalau tak cukup ke, tertinggal ke, tak ada masalah. Jangan pening-pening semayang sekali lagi, tak ada masalah, dah sah dah semayang tu. Cukup dah lah. Semayang. Ada satu tempat tu, tengah-tengah semayang, imam pusing belakang. Minta maaf lah, kita semayang semula. Siapa rakaat kedua tak takbir 5 kali. Jadi tuan-tuan semua tak perlu pun. Benda tu dah tertinggal, habislah. Maknanya tak ada apa, sah semayang tu. Dia sunat hayat saja. Semua semayang raya ni, biasalah orang Melayu kita ni, dia lebih menitik berat, kerana sekali setahun ataupun 2 kali setahun. Kalau nak boleh tu cantik elok. Tapi padahal dia sunat saja. Tapi tuan-tuan semua, kalau ragu-ragu bilangan, 6 ke 7, 6 ke 7, 6. Tapi ragu-ragu ni dipakai ketika tengah buat ibadat. Terpakai. Kalau lepas dah selesai ibadat, tak ada, tutup cerita dah. Semualah, lepas tawaf dah, dia tengah sa'i, tak ada tawaf tadi 6 ke 7 dia mari was-was, syak. 6 ke 7 6. Selesai dah, tak ada apa dah. Kira sah dah. Itu syaitan punya kerja. Yang boleh terpakai benda ni, ambil bilangan sedikit ketika kita tengah buat. Contoh tengah tu tawaf. Sekarang 6 ke 7. Barulah ambil bilangan yang sikit 6. Semayang pun sama. Kalau dah balik ke rumah makan nasi dah, selesai dah. Baru aku tadi Zuhur 3 ke 4. Tak ada, habis tutup cerita dah, sah dah. Dia yang terpakai tu ketika tengah buat ibadat. Mana kita tengah semayang ni, 3 ke 4. Tu baru ambil bilangan sikit. Sama juga kalau kita dalam masalah ni, masalah bilangan lagu tu belaka. Wuduk pun sama. Wuduk dah buat ke belum? Buat ke belum? Kan? Kalau tengah ambil wuduk, kira tak buat. Basuh muka ke tak lagi? Kena basuh balik. Tapi kalau dah selesai ambil wuduk dah, tak ada masalah dah. Itu bisikan syaitan. Syaitan ni dia pandai tuan-tuan semua. Kerana itu je kerja dia. Dia sejak dilahirkan, dia tak ada kerja lain.
Tugas dia menyesatkan kita je. Kita banyak kerja, nak pergi office lagi, nak makan nasi lagi, kan? Nak beriadah lagi, nak bersia-sia lagi, kan? Nak mancing lagi, banyak hal lagi kita. Dia satu je kerja dia, menyesatkan manusia. Lepas tu canggih lah dia pasal kerja tu satu je. Pandai ya. Kita kalau buat satu benda je tiap-tiap hari tuan-tuan semua, mahir lama-lama. Tu dia mahir, tu menyesatkan manusia. Dan ditambah makmum kenalah mengikut imam tentang takbir ini sama ada lebih atau kurang. Katalah tu imam kita ni mazhab Maliki. Kita pergi semayang hari raya di Morocco. Semayang di Morocco. Morocco ni mazhab Maliki. Takbir dia 6 rakaat pertama. Kan? Rakaat kedua 5. 5 tu dah masuk dengan takbir intiqalah. Pertama 6. Dia takbir 6 je. Kita pun 6 jugalah. Jangan kita takbir lebih. Makruh. Makruh. Kita takbir lebih daripada tu imam. Kita pergi di India. India mazhab Hanafi. Takbir dia 5. Tak silap saya 5. Kurang. Rakaat pertama 5. Gitulah kot. Tak sama macam Syafi'i. Dia takbir 5. 5 lah kita. Kita jangan duduk subhanallah. Subhanallah. Tu imam mazhab Hanafi. Tentu semua. Tu imam mazhab Maliki. Jadi dia 6 lah kita. Dia 5 lah kita. Tak payah kita tegur-tegur dia. Kerana mazhab ni lain-lain. Tak sama tuan-tuan semua. Sama juga orang sana mari ke sini. Orang yang daripada negara sana mari ke sini, dia berbeza mazhab. Dia pun kena ikut sinilah. Tak payahlah dia buat bijak-bijak di tempat kita. Samalah kita hormat tempat dia, dia pun kena hormat tempat kita. Itu masalah tu tak boleh nak lari, tak boleh nak elak dah. Dunia ni tak boleh lari daripada khilaf. Tapi macam mana kita nak meraihkan khilaf? Itu je. Sejak zaman Rasulullah lagi benda khilaf ni ada. Zaman Rasulullah lagi benda khilaf ni ada. Dan ditambah baca takbir pada rakaat yang kedua 5 kali. Lain daripada takbir qiyam. Lain daripada takbir qiyam. Maknanya Allahu Akbar. Itu takbir qiyam. Dan buat macam rakaat yang pertama, iaitu lepas Fatihah, baca surah Iqtarabatis Sa'ah. Atau Hal Ataka, atau Qul Huwallahu Ahad. Tadi dah sebut tadi. Fatihah dan surah dalam kedua-dua sembahyang raya sunat dibaca dengan suara yang kuat atau nyaring. Jadi sembahyang raya ni baca kuat, baca nyaring. Sebagaimana sembahyang Jumaat juga. Selepas sembahyang raya yang dilakukan secara berjemaah, sunat dibaca 2 khutbah oleh imam. Yang mana di dalamnya diterangkan hukum fitrah pada raya fitrah. Dan hukum korban pada raya Adha. Jadi tuan-tuan semua, kebanyakan khutbah hari ini tidak menepati yang disebut dalam kitab. Boleh kata semayang raya ni, raya Aidilfitri, Idul Adha, tak sebut dua benda ni. Tuan-tuan cek khutbah raya baru ni kan, ada sebut hukum zakat fitrah tak dalam khutbah raya? Banyak tak sebut. Sekurang-kurangnya khutbah kedua sebutlah tentang zakat fitrah. Itu benda sunat. Sebab hari raya Aidilfitri berkait rapat dengan zakat fitrah. Mungkin yang datang tu tak bayar lagi zakat fitrah. Ataupun mungkin yang datang tu malah bayar zakat fitrah. Bila kita sebut, dia kata, benda wajib ni. Baik bayar. Boleh bayar lagi. Walaupun bayar lepas sembahyang raya makruh. Dia tak haram lepas sembahyang raya, makruh. Sebelum raya tu sunat. Sebab tu sembahyang raya Aidilfitri ni sunat sembahyang lambat. Supaya bagi ruang pagi tu orang bayar zakat fitrah. Terutama sekali kalau di kampung-kampung. Hak jenis bayar kota imam. Kalau bandar ni tak apa, bayar online je. Orang-orang kampung tu dia bawa duit kan bagi kota imam. Hak jenis nak bayar pagi raya pun ada. Orang bayar awal sikit, dia pagi raya tu bersusah nak bayar zakat fitrah. Jadi kena bagi ruang sikit. Sunat sembahyang hari raya Aidilfitri lewat sikit.
Sembahyang raya Aidil Adha sunat diawalkan supaya pertamanya kita cepat sembelih binatang. Kan? Yang keduanya supaya perut kita ni tak lapar sangat. Sebab hari raya Aidil Adha sunat kita tak makan apa-apa pagi tu. Kita makan apa? Makan binatang korban. Dah sembelih daging korban tadi, ambil daging korban makan. Hak mula-mula masuk pada hari raya Aidil Adha dalam perut kita daging korban. Tu sunat. Dan daripada sekor daging korban tu yang paling afdalnya hati dia. Kita ambil securi hati, goreng ke, panggang ke, makan. Itu yang paling afdal. Tapi kalau dah sembahyang raya lambat, pukul 9 baru sembahyang. 9 orang Melayu faham sendiri ya. Tulis pukul 9. 9 suku sembahyang. Lepas tu habis sembahyang khutbah lagi, panjang pula khutbah. Tak tahu pasal apalah khutbah kat Malaysia ni panjang-panjang. Panjang tu kat 15 minit kadang-kadang ada. Tersengguk-sengguk orang dengar. Habis khutbah, balik ke rumah dulu. Tukar baju lah apa, makan ketupat lah. Selesai tu baru pergi tempat korban. Dah pukul 11 baru sembelih. Kalau siapa nak amal sunat tu, member pula ada gastrik, memang pensan dulu lah. Tak boleh nak amal sunat tu. Pasal apa? Lambat sembelih. Sembelih pula geng-geng amatur berlaku. 7 orang seekor lembu tak terbalik lagi. Ada? Main amatur je. Orang pakar seekor lembu 2 orang je debut balik dah. Ni 7 orang tu tolak. Ya tak terbalik lagi. Dah terbalik sembelih. Nak lapah pula lambat pula. Jadi sebenarnya alhamdulillah mutaakhir ni saya tengok jaiz dikeluar arahan. Yang terbaru baru ni sembahyang hari raya Aidil Adha pukul 8 pagi. Okey lah awal. Cantik dah tu. Kalau awal lagi pun tak apa. Tapi awal lagi susah muslimat. Orang lelaki tak apa. Dia pakai cepat cincin-cincin. Orang perempuan lambat. Nak belik tudung pun berapa lama lah. Jadi pukul 8 tu sedang elok. Tapi Aidil Fitri lewat sikit. Tapi dalam khutbah tu sepatutnya. Tapi itu kerja orang jabat agama lah. Dalam Aidil Fitri kena masuk cerita hukum zakat fitrah. Khutbah Aidil Adha kena masuk cerita hukum udhiyah, hukum korban. Sebab kan lepas ni nak korban. Niatnya macam mana? Korbannya macam mana? Boleh tak bagi upah daging korban ke penyembelih? Boleh tak makan semua daging korban? Boleh tak jual daging korban? Tu. Itu kadang-kadang buat korban tak sah tuan-tuan semua. Ataupun sah tapi pahala tak penuh. Sah dan haram. Macam-macam lah. Kan? Antara sah yang haramnya, macam mana tuan-tuan semua? Dari korban tu makan semua. Haram. Makan semua dah. Habis. Satu bahagian dia masak semua. Tak boleh. Dia kena bagi mentah sebahagian. Satu bahagian kena bagi mentah pada fakir miskin. Dia tak boleh masak. Wajib bagi mentah. Kalau pakai masak semua tak boleh. Contohnya 1 ekor lembu 7 orang. Lembu pertama sembelih. Kita bertanya tuan, tuan lembu ni 7 orang ni kita nak masak seekor ni, masak belaka. Tuan berkata setuju lah. Orang bandar kan dia tak makan sangat daging. Memang korban betul-betul korban. Setuju semua. Maka masjid pun masak semua. Seekor lembu tu 7 orang tu. Tak ada satu pun bagi mentah pada fakir miskin. Itu haram. Korban sah tapi haram. Kena ganti dari korban. Beli daging kat kedai, kena bagi kat fakir miskin. Ganti. Tak boleh buat macam tu. Kena cerita bab-bab tu. Kadang-kadang korban ni kan setahun sekali. Tak tahu hukum hakam. Tak terlupa kadang-kadang. Baik, seterusnya. Dan didahulukan dengan takbir menyebut Allahu Akbar 9 kali berturut-turut pada khutbah yang pertama dan 7 kali berturut-turut pada khutbah yang kedua. Jadi khutbah pertama tu takbir dia 9. Kenapa 9? Kenapa takbir khutbah pertama tu start khutbah tu baca takbirnya 9? Sebabnya meniru semayang. Semayang tadi rakaat pertama takbir dia 9.
Perasan tak 9 tuan-tuan? Takbiratul ihram 1. Takbir ni 7, 8. Takbir nak rukuk 1. Allahu Akbar. Kan? 9. Jadi masa berdiri tu takbirnya 9. Masa khutbah yang pertama, tiru semayang rakaat pertama, takbir 9. Kemudian takbir yang kedua, khutbah yang kedua, sunatnya 7 kali. Kenapa? Kerana tiru rakaat kedua tadi. Tu kata ulama tashbihan bis salah. Meniru dengan semayang. Semayang mana? Semayang raya tu. Kerana semayang raya rakaat kedua ada 7 takbir. Takbir intiqalat bangun tu. Takbir ni, takbir raya ni, semayang raya ni. Takbir hai'ah dia panggil ni, 5, 6. Dan takbir nak rukuk. Allahu Akbar. 7 semua. Itu hikmah dia. Jadi baca takbir 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunat baca macam tu. Ifrat. Ingatlah tuan-tuan jadi khatib, baca takbir tu 9. Memang dah tulis dah 9 tu, insya-Allah. Teks tu dah lengkap dah. Cuma cara bacanya sunat baca ifrat. Ifrat ni satu-satu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kurang afdal. Dia sunat ifrat satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Dia ada cara semua. Dia tak boleh main tiru-tiru je. Kan? Semua tu disebut dengan dalam kitab jelas. Ifrat nama dia satu-satu, satu-satu. 9 takbir, rakaat pula khutbah pertama dan satu-satu. Jadi takbir raya ni rukun dan sunat sama macam takbir pula khutbah raya ni rukun dan juga sunat-sunatnya sama macam khutbah Jumaat. Rukun khutbah Jumaat ada 5. Maka rukun khutbah raya pun ada 5. Kan? Ada puji, ada selawat, pesan bertakwa. Kemudian baca satu ayat Quran dan yang kelimanya ialah kena doa kepada muslimin dan muslimat. Kena ada 5. Kalau tak ada 5 tu tak sah. Tak sah tu bukan tak sah sembahyang raya sah. Cuma khutbah tu tak sah. Bila tak sah, tak dapat pahala khutbah. Bukan kena buat semula tak dapat pahala khutbah. Adapun syarat khutbah, dia tak disyaratkan sebagaimana khutbah Jumaat. Contoh, khutbah Jumaat syarat dia mesti kena ada wudu. Khutbah raya tak apa, tak ada wudu pun. Tengah-tengah khutbah dia kentut, tak apa. Boleh teruskan khutbah. Khutbah raya syarat dia mesti berdiri. Kan? Berdiri syarat khutbah. Khutbah Jumaat. Kalau khutbah sambil duduk tak sah. Khutbah raya boleh khutbah sambil duduk pun. Walaupun larat berdiri. Khatib hari ni khutbah duduk. Tak naik atas. Duduk kat bawah je. Tak kursi ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Orang kata apa hal pula? Khatib khutbah sambil duduk. Sah khutbah. Cuma pahala kurang tu ialah. Tapi dari segi khutbah tu sah. Tidak disyaratkan. Okey? Sama juga mualat pun tak disyaratkan. Mualat, contoh mualat ni berturut-turut. Kalau khutbah Jumaat wajib. Lepas tu tuan-tuan semua alhamdulillah. Khatib sini dan Bilal kita di sini canggih. Lepas Jumaat, habis khutbah terus qamat. Tuan-tuan tak payah tunggu lama. Kan? Saya sembahyang Jumaat sini kemarin. Jadi habis khatib khutbah wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu cara yang betul. Sebab nak mualat. Mualat ni maksudnya apa? Mualat berturut-turut. Jangan selang lama antara khutbah dengan sembahyang raya. Kalau selang lama, kena ulang balik khutbah. Batal khutbah tadi. Dia tak boleh selang lama sembahyang Jumaat dengan khutbah. Ada setengah tempat, mimbar ni dah lah tinggi. Dia nak tunggu tu imam, Tok Khatib tu turun. Duduk situ dulu. Tok Khatib pula dia lambat-lambat pula tu juga.
Dia sudah khutbah tu susun dulu kertas, masuk dalam laci, tak tongkat. Lepas tu dia pun turun slow ya. Mari duduk kat sini. Tengok. Lepas tu barulah tu bila qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau gap tu boleh semayang 2 rakaat. Gap tu boleh semayang 2 rakaat. Maka batal. Batal tak dah? Kena khutbah semula. Khutbah semula kena panjang-panjang dah lah. Baca rukun sudah lah. Hak panjang tadi dah baca dah. Baca rukun. Sebab ada berlaku. Ada berlaku. Sekali di Singapura berlaku. Ada kawan saya, sahabat Facebook saya daripada Singapura. Dia tunjuk rakaman saya. Saya kata tak boleh. Kena semayang semula Jumaat. Lama sangat. Gap lama sangat. Dekat 2 minit lebih. Jadi tuan-tuan semua, kalau lama begitu, kena khutbah semula. Adapun hari raya tak apa. Lambat pun tak apa. Lambat tak apa. Bahkan kena lambat sikit kalau semayang Idul Adha. Sebab lepas semayang Idul Adha, sunat kita takbir. Nanti imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang Idul Adha, sunat takbir lepas semayang Idul Adha. Sebab kan semayang Idul Adha kan dia ada takbir lepas semayang. Bukan semayang fardu saja, semua semayang. Sunat pun sunat. Jadi kan semayang raya pun sunat. Jadi sunat takbir lepas tu baru khutbah. Allahu akbar, Allah takbir dulu. Baru khutbah. Semayang raya tak ada dah, habis dah, tamat dah takbir dengan semayang raya. Ni hak kita nak baca ni. Kemudian pada hari raya ini, orang ramai sama ada laki-laki atau perempuan yang lain daripada mereka yang mengerjakan haji, disunatkan mengucap takbir. Orang yang tak buat haji, sunat ucap takbir. Adapun orang buat haji, dia tak sunat ucap takbir. Dia duk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sehinggalah dia mula tahlul awal. Tahlul awal ni paling awal pun kita buat mungkin sebelum zuhur. Kan? Kita buat 2 daripada 3. 2 daripada 3 perkara. Jadi tahlul awal, lepas tahlul awal barulah dia start apa? Dia start takbir. Jadi malam tu dia tak takbir. Kita malam raya lagi dah takbir. Kan? Besok raya, malam ni lepas maghrib takbir. Allahu akbar. Orang buat haji tak. Orang buat haji dia talbiyah lagi. Dia takbir lepas dia tahallul awal. Tahu kan tahallul awal kan yang buat haji lah. Buat 2 daripada 3 perkara. Tawaf, cukur dengan melontar. Dia melontar, cukur, dah tahlul awal. Dia cukur, tawaf, tahlul awal. Dia melontar, tawaf, tahlul awal. Tak kira 2 daripada 3 ni. Kalau buat habis 3-3, dah tahlul sani. Kan? Jadi tuan-tuan semua, lepas pada tu dia pun takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan dia semayang raya pun sunat lepas tu. Pagi-pagi ni dia sibuk nak melontar apa semua kan. Kalau ikut hukum asal lah. Walaupun kita sekarang jadualnya mungkin berbeza mengikut arahan tabu haji lah. Tapi ikut hukum asalnya macam tu. Jadi tuan-tuan semua, takbir bagi orang yang bukan mengerjakan haji, disunatkan mengucap takbir. Manakala orang yang sedang mengerjakan haji, disunatkan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, selagi ia di dalam ihram. Sekiranya sudah tahlul, yakni tahlul awal, baru sunat pula mereka bertakbir. Takbir ini dilakukan dengan suara yang kuat di mana-mana sahaja. Sama ada di rumah, di jalan-jalan, atau di masjid, atau di surau, atau di lainnya, tempat-tempat yang munasabah. Takbir sepanjang malam. Kat surau pun takbir. Balik jalan nak sampai ke rumah, Allahu akbar, Allahu akbar. Malam raya tu, itu syiar dia. Kat pasar malam raya tu kan singgah kat kedai, makan roti canai dulu. Sebelum makan roti canai, takbir dulu, Allah, baru makan. Itu syiar malam raya, takbir sepanjang malam. Ini syiar kita di Malaysia ni, pom pam pom pam pom pam pom.
meriam. tak tak jadi syiar tuan-tuan semua. Syiar dia takbir. Pasang mikrofon luar tak apa. Ini dah main bunga api, pom pom. Tak kena langsung tuan-tuan. Bunga api bukan kita punya syiar. Boleh. Tak dilarang. Walaupun sebenarnya kita mengganggu orang ni tak boleh sebenarnya. Kan kalau kuliah kita pasang speaker dalam je apa semua. Tak pakai sang speaker luar, ganggu orang nak tidur apa semua sekeliling ni. Orang sakit ke apa. Tapi untuk takbir tu kerana dia syiar, boleh. Kita buat kerana lambang kita, syiar agama kita. Boleh buka speaker luar pun boleh, tapi jangan buka wali yang paling tinggi sekali lah. Boleh yang biasa-biasa, saya sayu dengar. Maknanya biar seluruh kampung dengar. Malam raya tu. Tu dia panggil takbir mursal. Tu dia kata di surau atau tempat lain-lainnya, di jalan, di rumah, di surau, tempat lain-lain. Waktunya mula daripada sejak masuk matahari malam raya fitrah. Malam raya Idul Fitri lah. Dan malam raya Idul Adha berkekalan hingga imam bertakbir. Semayang raya, pagi raya. Ini pada mereka yang semayang berjamaah. Dan hingga takbir semayangnya, semayang raya sendiri. Kalau dia semayang sendiri, sehingga dia semayang lah. Kalau dia semayang lewat, dia boleh takbir lagi ya. Walaupun di masjid, orang semayang kat masjid, habis dah pukul 10, dia tak boleh takbir lah. Dia semayang sendiri kat rumah. Dia semayang pukul 12 tengah hari. Boleh takbir lagi. Allahu Akbar. Sebab dia tak puas takbir. Dia mau semayang raya lewat. Pukul 12, semayang anak bini dia, pukul 12. Takbir dulu pagi tu, puas hati betul. Sampai pukul 12 takbir. Tak apa. Tapi kalau dah semayang raya, Allahu Akbar, tamatlah waktu takbir ni, takbir mursal. Jadi habis takbir mursal pada orang yang dan hingga gelincir matahari pada mereka yang tiada semayang langsung. Kalau orang ini dia tak semayang raya, bila tamat waktu takbir ni? Iaitu sampai gelincir matahari, iaitu masuk zuhur. Tamatlah waktu. Jadi maknanya bermula malam raya lepas maghrib, takbir, 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 sampailah semayang Allahu Akbar. Bagi yang semayang seorang ataupun sampai tu imam dia Allahu Akbar, ataupun orang yang tak semayang raya sampai masuk zuhur. Selesai. Bacaan takbir itu demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dibaca 3 kali, lepas itu elok ditambah dengan Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbir ni kita tahu dah. Kemudian ada satu lagi nama dia takbir muqayyad. Tersambung lepas azan lah. Saya sambung sikit lepas azan. Saya ambil masa 2 atau 3 minit tuan-tuan semua. Baik, takbir yang tersebut ini dinamakan takbir mursal. Mursal maksudnya terbuka, yakni sunat dibaca pada bila-bila masa, tapi dalam tempoh tadilah, dalam tempoh malam raya sampai ke takbir imam sembahyang hari raya. Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ada lagi satu takbir dinamakan takbir muqayyad. Nama dia takbir muqayyad. Yang sunat dilakukan pada raya Adha sahaja. Takbir muqayyad ni ada pada hari raya Idul Adha sahaja. Iaitu takbir muqayyad ini dibaca mengiringi tiap-tiap lepas sembahyang. Sama ada sembahyang fardu atau sunat atau sembahyang jenazah. Jadi dia bukan khusus sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat pun kita baca takbir ni juga. Boleh tuan-tuan semua? Tuan-tuan buat ke tak? Rasa-rasa ramai tak buat. Contoh kan dalam waktu lepas hari tasyrik tu, kita habis maghrib kita sembahyanglah rawatib belakang kan.
Lepas habis sembahyang rawatib, tuan-tuan baca takbir tak? Senyap ni. Macam mana? Baca tak? Tak baca kan? Biasa tak baca kan? Sunat baca. Wah, malu Ustaz nak takbir. Bukan nak suruh Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup dah, dapat pahala dah. Sekali pun tak apa dah. Kerana syiar dia, lambang waktu tu. Sembahyang sunat pun sunat. Jadi termasuklah sembahyang sunat tu, sembahyang sunat Idul Adha tu sendiri. Sebab sembahyang sunat Idul Adha tu dilakukan dalam tempoh waktu takbir muqayyad. Jadi sebab tu lepas sembahyang sunat Idul Adha, sunat juga baca takbir sebelum baca khutbah. Kalau tak baca pun tidaklah haram. Cuma tinggal sunat lah. Apa saja sembahyang fardu kita tahu dah. Biasa tu imam baca ramai-ramai. Tapi lepas sembahyang sunat kita baca juga. Dan sembahyang jenazah, sembahyang jenazah pun baca. Maknanya takdir lah dalam hari tasyrik tu ada orang mati. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum baca doa mayat tu, doa ke mayat tu takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Mulai takbir muqayyad ni mulai dari waktu subuh hari Arafah. Tu ya. Hari 9, bukan malam tu, 9 Zulhijjah, berkekalan hingga masuk matahari hari tasyrik, iaitu hari 13 Zulhijjah. Ini bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Adapun orang yang mengerjakan haji, hendaklah dia mulakan takbirnya itu mulai dari zuhur hari nahar, yakni hari ke-10 Zulhijjah. Jadi mula takbir ni hari 9. Boleh? Ingat hari 9. Ini jadi masalah sikit ni. Hari 9 raya tak raya kita tuan? Tak raya lagi kan? Hari kita puasa Arafah tu. Itu kita takbir tu. Subuh pagi tu Allah takbir dah. Itu kalau orang tak faham tu, dia mengata ke tu imam. Tu imam tak sabar-sabar nak raya. Besok raya. Raya besok lah. Tapi takbir mula hari Arafah. Ingat tuan-tuan semua, takbir bermula hari Arafah. Jadi hidupkan sunnah ini. Hidupkan syiar ni di masjid dan di surau. Lepas subuh takbir, lepas zuhur takbir, lepas asar takbir, lepas maghrib tu dah takbir mursal, takbir sepanjang malam. Lepas tu besok hari raya, sampai sembahyang raya tamat dah takbir mursal. Lepas zuhur takbir, lepas asar takbir, dan juga lepas sembahyang sunat yang lain, dan juga lepas sembahyang jenazah pun takbir. Ini lain pada orang buat haji lah. Kalau buat haji dia start takbir zuhur hari raya tu. Kerana sebelum itu dia talbiyah. Kerana orang dalam ihram ni talbiyah. Betul kan tuan-tuan buat haji kan? Dalam ihram talbiyah. Lepas pada ihram dah tahlul, barulah kita takbir. Syiar orang ihram, labbaik Allahumma labbaik. Sama ada ihram haji atau ihram umrah. Syiar dia. Betul kalau tuan-tuan masuk umrah kan? Niat je umrah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kalau umrah bila start berhentinya? Bila tuan-tuan masuk tawaf, tak ada dah labbaik Allahnya. Kalau umrah kan? Kalau haji, bila tuan-tuan dah buat dua benda, tahlul awal. Kalau buat dua benda daripada tiga tu, habislah. Habis labbaik Allahnya. Dah tahlul awal. Umrah bila masuk, tawaf. Ini ada juga orang buat umrah. Jemaah kita, tengah tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah apanya, tawaf dah tak ada dah. Melainkan kalau haji, barangkali ada. Sebab dia belum selesai dua perkara lagi. Tapi kalau umrah, dah tak ada. Umrah, bila masuk je nak umrah tu, habis dah labbaik Allah. Sebelum masuk nak tawaf. Sebelum tawaf je labbaik Allah. Itu syiar bagi orang dalam ihram. Bila dia dah tahlul, habislah. Tak ada dah labbaik Allah. Okey? Itulah. Ada sikit lagi bab sembahyang raya ni tak habis juga.
Bulan depan lah pula sambung. Panjang pula bahas semaya raya ni. Sampai raya. Okey, insya-Allah sambungannya bulan depan lah. Insya-Allah ada sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma amnun alaina bi shafa'il ma'rifati wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعافية في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.